saya telah membawakan isu berkaitan lost generation ataupun generasi tersisih terjemahannya di kalangan murid-murid sekolah akibat pandemik COVID-19 ini. Lost generation ataupun generasi tersisih bermaksud anak-anak kita yang tidak bersekolah hampir setahun, pembelajaran mereka tertinggal dan mereka juga menghadapi banyak masalah untuk menghadapi pembelajaran. Dan paling ketara, seperti mana yang telah disebutkan oleh WHO, UNESCO dan World Bank, adalah mereka yang akan memasuki persekolahan pada tahun 2021 ataupun baru masuk persekolahan pada tahun 2020 yang lalu. Maksudnya kita katakan mereka yang akan berada di darjah 1 dan darjah 2 pada tahun 2021 nanti. Yang mana pada 2020 sepatutnya mereka berada di prasekolah dan juga darjah 1. Yang mana ini merupakan umur kritikal untuk mereka belajar, membaca, menulis, kemahiran kefahaman, mendengar dan juga mengira. Tetapi oleh kerana mereka tidak dapat hadir ke sekolah hampir setahun lamanya, proses pembelajaran yang paling asasi di tahap permulaan yang paling kritikal ini, mereka tidak dapat melalui proses pembelajaran dan juga pengajaran oleh guru secara face to face. Dan ini menjejaskan menjejaskan mereka punya tahap untuk anak-anak di peringkat permulaan ini tidak mencukupi. Mereka perlu kepada bimbingan terus para guru. Tetapi mereka tidak bersekolah hampir setahun. Dan tahun hadapan, mereka akan masuk ke sekolah. Sama ada ke darjah 1 ataupun darjah 2. Dalam keadaan mereka tidak bersedia. Dalam keadaan mereka ketinggalan pelajaran hampir setahun. Dan mereka ini kita jangkakan nanti selepas 10 tahun akan menduduki SPM dan seterusnya. Meneruskan pelajaran di peringkat tertiary ataupun setengahnya masuk ke politeknik ataupun meneruskan alam pekerjaan. Isu yang timbul di sini berkaitan golongan tersisih ataupun lost generation ini, kita dapati mereka tidak diberikan satu penyelesaian yang tuntas oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Semalam saya bawakan isu ini, bertanya kepada Menteri Pelajaran dan beliau telah menjawab. Tetapi jawapan beliau tidak menjurus langsung kepada soalan yang diberikan. Malah kita dapati tidak terlihat keseriusan KPM untuk berhadapan isu ini secara kolektif dan terarah. Kita dapati bahawa mereka masih mengamalkan ataupun kembali kepada pendekatan lama, iaitu seolah-olah KPM tahu segala-galanya. Yang mana kita lihat isu ini merupakan isu nasional, masa depan negara, masa depan anak-anak kita yang memerlukan solusi secara kolektif, secara terarah, secara tuntas dan juga lebih penting secara holistik. Saya telah bertanyakan semalam, apakah KPM telah mempersiapkan master plan untuk anak-anak ini apabila memasuki darjah 1 pada tahun 2021 nanti ataupun yang akan masuk darjah 2 nanti? Tiada jawapan yang diberikan. Justru di Dewan Yang Mulia itu semalam, saya telah menggesa agar Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berinteraksi secara proaktif dengan semua pemegang taruh yang pakar, prihatin dan peka terhadap isu pendidikan. Kerana saya yakin di sana ataupun di luar, di seluruh negara, ramai pihak yang ingin menghulurkan tangan dan juga sumbang saran untuk menyelesaikan kemelut ini bersama-sama. Kerana pendidikan milik semua, pendidikan untuk semua dan tanggungjawab kita bersama. Saya mencadangkan penubuhan Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan semalam. Dan hari ini saya ingin menegaskan sekali lagi, demi menghadapi kemelut ini secara bersama, kita ingin menawarkan solusi secara tuntas dan kolektif, memandangkan ini masa depan negara, masa depan anak-anak kita bersama, masa depan generasi mendatang. Saya mencadangkan agar ditubuhkan Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan yang dianggotai oleh para pemegang taruh ataupun stakeholders,
terutamanya wakil daripada NUTP, ini Union Para Guru, wakil daripada UNICEF, wakil daripada KKM, pakar-pakar pendidikan, wakil-wakil NGO pendidikan dan juga para cerdik pandai daripada institusi pengajian tinggi kita. Di samping ahli parlimen kerajaan dan juga pembangkang, terutamanya ahli-ahli parlimen yang pernah bergelumang dalam sektor pendidikan agar kita bersama secara bersepadu menangani masalah pendidikan pasca pandemik yang amat serius. Saya fikir satu resolusi yang tuntas boleh dihasilkan andai YB Menteri Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan bersedia memberi ruang kerjasama merentasi parti, merentasi ideologi dan juga kepakaran. Kerana sehingga hari ini, walaupun sudah berkali-kali ahli parlimen maupun rakyat di luar sana bersuara, masih tidak ada satu jawapan yang jelas dan serius oleh KPM untuk menyelamatkan lost generation ini. Masyarakat tertanya-tanya, para guru tertanya-tanya, ibu bapa tertanya-tanya, apakah nasib anak-anak mereka yang tergolong di dalam golongan tersisih ataupun lost generation ini. Ini kerana mereka merupakan masa depan negara. Ingin saya tekankan di sini, isu ini tidak menguntungkan mana-mana pihak melainkan anak-anak kita dan juga negara itu sendiri.